ataupun pagi-pagi pergi pasar dan sebagainya. Dan dia pergi pasar, tolong jangan cerita itu, cerita ini. Kalau boleh beli terus balik. Begitu juga cuba lihat hadis 25 di halaman 25. Allah Ta'ala berfirman, setiap amal Bani Adam adalah untuk dirinya, ditulis oleh malaikat. Apanya pahalanya? Kecuali orang yang berpuasa, sesungguhnya ia adalah bagiku, dan akulah yang memberi pahala puasanya ataupun menulis pahala puasanya. Puasa itu perisai penyelamat dari api neraka. Dan apabila salah seorang dari kamu berpuasa, janganlah bersetubuh atau berkata-kata kotor, dan janganlah bertengkar. Suami isteri jangan bertengkar. Nanti gara-gara silap beli ikan ke, isteri mengomel, jangan ya, tolong dulu. Ataupun suami nanti berbuka makan tak sedap, kalau makan tak sedap pun makan saja, sebab masa masak tak boleh rasa, kalau rasa pun tak boleh telan, jadi kena sabar. Jadi sepanjang 1 bulan berpuasa, kalau boleh jangan gunakan kalimah-kalimah yang tidak bagus. Jangan bertengkar. Jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis tadi, 2 hadis mengatakan, kalau ada orang menyerang, memaki, hamun dan sebagainya, menyakiti, kita katakan, saya sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Berapa kali disebut? 2 kali. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahawa bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari bau kasturi besok di akhirat. Di antara tanda orang yang berpuasa di akhirat besok di padang mahsyar, apabila dibangkitkan semula, orang-orang berpuasa mengeluarkan bau mulut yang suka orang mendekatinya. Kalau di dunia orang tak suka dekat bau mulut orang yang berpuasa sebab baunya semacam kan, tapi di akhirat Allah beri ganjaran, baunya adalah bau kasturi. Bagi orang berpuasa memperolehi 2 kegembiraan. Kegembiraan apabila berbuka dan kegembiraan ketika menemui Tuhannya kerana puasa. Kebahagiaan paling bahagia, nikmat paling nikmat adalah sebagaimana dalam hadis Bukhari dan sebagainya, apabila kita mati sempat, ya, kita mengucap paling kurang, dan di akhirat kita menemui Tuhan kita. Paling nikmat adalah menemui dan melihat wajah Allah. Kita akan melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idin nazirah, itu dalilnya. Orang-orang beriman seperti kita ni semua akan melihat wajah Allah. Siapa yang melihat wajah Allah bermakna ahli syurga, kerana Allah akan dilihat di syurga. Dan di antara ganjaran yang Allah beri adalah dapat melihat wajah Allah bagi orang yang berpuasa. Lihat halaman 26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, puasa itu untuk aku memberinya pahala. Ia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya kerana aku. Puasa itu perisai bagi orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Kegembiraan berbuka dan kegembiraan menemui Tuhannya. Fitnah seseorang itu dalam keluarga, harta dan jirannya boleh dihapuskan oleh solat, puasa dan sedekah. Kadang-kadang kita kan terfitnah. Dosa-dosa yang kita lakukan kerana fitnah ni dapat dihapuskan antaranya dengan berpuasa. Hebatkan puasa. Kita teruskan di halaman 27. Jangan ngantuk ya, tapi tak ada yang ngantuk nampaknya. Saya nak ingat siapa ngantuk, saya nak soal. Dia tak soal saya soal orang yang ngantuk. Muslimah terkecuali. Saya nak tengok seorang-seorang siapa yang ngantuk, tapi saya belum nampak ada yang ngantuk ni. Alhamdulillah. Perkara-perkara yang perlu ditinggalkan supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pahala penuh, dapat barakah penuh. Tinggalkan apa yang dilarang. Tinggalkan. Tadi tak boleh bertengkar, tak boleh itu, tak boleh ini. Tambahannya cuba lihat di halaman 27. Bukanlah puasa menahan diri makan dan minum, tetapi puasa itu adalah menahan diri dari kata-kata yang keji dan kotor. Oleh itu apabila ada orang
mencacimu atau membodoh-bodohkan kamu, menghina kamu, buli kamu, memperkecilkan kamu, maka katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Tolong jangan bergaduh ya lagi sekali. Hatta kalau anak kita banyak itu banyaknya katakan abang sedang puasa, abang sedang puasa, kan senang. Minta duit banyak-banyak pun kita katakan sedang puasa, abang sedang puasa. Kecoh sana kecoh sini isteri kita katakan abang sedang puasa, abang sedang puasa, kan senang. Begitu juga kalau isteri suami mengomel kita katakan abang saya sedang puasa. Kan senang. Sebab itu suruhannya. Lihat hebatnya Islam. Sebulan manusia dilatih dengan berpuasa berserta akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak umum. Kalau sebulan puasa ini dilanjutkan akhlak yang mulia ini, setelah bulan Ramadan, semua orang Islam paling baik. Tetapi kadang-kadang berpuasa pun tak belajar akhlak sebelum berpuasa. Macam mana nak bawa akhlak setelah berpuasa, setelah habis berpuasa? Makanya pagi ini di antara yang saya tekankan, puasa di antaranya melatih kita berbagai-bagai perkara supaya kita tinggalkan yang diharamkan, supaya kita amalkan sebab mungkin yang disuruh. Itu akhlak. Dan lihat di halaman 28. Janganlah kamu saling bermaki-makian, mencela, bukan dengan orang lain saja, siapa saja, dengan anak, dengan cucu, dengan bapa, dengan isteri, dan dengan siapapun manusia, hatta orang kafir. Hatta orang kafir. Orang Islam dulu ditakuti, disegani kerana akhlaknya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Yang paling mulia di permukaan bumi adalah manusia yang berakhlak. Makanya orang Islam dulu disegani, ditakuti, dihormati. Tapi orang Islam sekarang subhanallah jadi permainan bangsa, eksperimen orang-orang kafir. Itu orang Islam sekarang. Kenapa di antaranya akhlaknya tidak ada? Janganlah kamu saling memaki-makian, mencela sedang kamu sedang berpuasa. Jika ada yang mencaci kamu, hendaklah kamu katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jika sedang berdiri, hendaklah kamu duduk. Sebab manusia kalau marah, kalau berdiri, kalau duduk dia agak rileks, tenang. Dan dalam hadis kalau dia sedang duduk boleh berbaring. Dan kalau tak tahan juga ambil wudu. Bila ambil wudu, solat. Sebab di dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah tenanglah jiwa-jiwa. Zikir yang paling hampir kepada Allah SWT adalah salat. Zikir paling hampir kepada Allah SWT adalah salat. Bila kita hampir kepada Allah SWT, terutamanya di sujud. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajidun fa aktsaru du'a'u fihi. Yang paling hampir seorang hamba